tengah je. Cikgu memang tak ada nak buat sampai pukul 11. Nanti 10.30 cikgu ajar sekolah cikgu pula. Okey, jadi masing-masing untuk yang beragama Islam, kita buka kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bazil mana Bazil? Bazil terkeluar. Dah cikgu. Ada. Okey. Okey, jadi pada malam ini ada 13 orang baru tapi masa dah pukul 8.40. Jadi cikgu terus mulakan kita punya lesson. Okey, untuk lesson kita pada malam ini cikgu bagi tahu dulu apa yang kita nak belajar. Okey, cikgu punya suara okey tak? Cikgu nak uji teknikal dia. Cikgu punya suara okey? Okey cikgu. Okey. Okey, baik. Okey, bersuara tau. Bersuara. Jangan reply dekat chat. Okey, cikgu mula share screen sekarang. Okey. Dia sebab sini baru lepas hujan. Jadi cikgu macam, aish. Cikgu duduk di janda baik. Siapa duduk di janda baik? Roger cikgu. Nanti kita pergi makan-makan. Okey, jadi pada hari ini, pada petang ini, kita nak belajar. Kita nak belajar tentang bab 7. Kita nak belajar tentang bab 7. Okey, cikgu akan tunjukkan. Cikgu akan tunjukkan contoh-contoh soalan. Sebelum kita teruskan, kita akan proceed kepada contoh-contoh soalan bentuk SPM. Tapi yang ni cikgu punya bahagian B. Dia ada bahagian C. Bahagian C ni nanti cikgu terang lah. Okey. Boleh nampak ke skrin cikgu? Sakin cikgu. Boleh. Boleh nampak Okey. Okey, baik. Okey, bersuara tau. Okey, jadi dekat sini cikgu akan tunjukkan contoh dulu. Okey, tengok Tengok. Okey, Selvi menyimpan barang-barang di rumahnya dengan jumlah jisim 36 kg dan isi padu 3 meter kuasa 3 ke dalam X kotak kayu dan Y kotak plastik. Sebuah kotak kayu berkapasiti 0.25 meter cube dapat menampung sehingga 6 kg manakala sebuah kotak plastik berkapasiti 0.5 meter cube dapat menampung sehingga 3 kg. Bilangan kotak kayu kurang daripada 9 buah dan bilangan kotak plastik tidak melebihi 10 buah. Cikgu tak faham lah. Okey, tak apa. Yang tu biar lu. Yang tu biar lu. Cikgu nak pergi kepada dia punya soalan. Cikgu nak pergi kepada dia punya soalan. Okey, soalan bab 7 ni bila di dalam SPM, kamu kena faham. Dia kata apa? Tulis 4 ketaksamaan linear. Okey, jadi kamu kena ingat, kemahiran pertama adalah kemahiran untuk mengeluarkan persamaan. Dia nak mengeluarkan persamaan. Jadi bila kita nak kemahiran mengeluarkan persamaan ni, kamu kena ada satu skill. Skill apa? Skill nak faham soalan. Daripada soalan tu, daripada soalan panjang-panjang tadi cikgu baca, kamu kena tahu cara nak keluarkan maklumat. Lepas tu kamu kena tahu cara nak pakai mana satu simbol ketaksamaan. Jadi yang A ni, cara nak tuliskan ketaksamaan tu kita dah belajar pada minggu lepas. Okey. Itu yang pertama. 4 markah dekat situ. Yang kedua, lukis dan lorekkan rantau yang memuaskan sistem ketaksamaan linear. Okey, kita tengok. Lukis graf. Dia maksudkan apa dia lukis graf? Selepas kita lukiskan sistem persamaan tu, kita daripada sistem persamaan tu kita kena keluarkan graf. Kita kena keluarkan graf. Selepas kita keluarkan graf, baru kita lorekkan. Okey, contohlah contoh. Kita pergi kepada contoh. Okey, katakanlah yang A ni cikgu dapat daripada soalan punya baca panjang-panjang tadi, cikgu dapat Y sama dengan 3X tambah 2. Cikgu dapat ketaksamaan dia. Persamaan dia cikgu dapat Y sama dengan 3X tambah 2. Itu untuk A. Untuk A. Tapi kita kat sini kita kena pakai ketaksamaan lah. Ketaksamaan. Simbol ketaksamaan tu ada 4 yang macam biasa cikgu dah terang. Okey, yang kedua. Bila kamu dah keluarkan simbol persamaan ni, apa yang kamu kena buat? Kamu kena buat graf. Kamu kena buat graf.
graf garis lurus. Dia confirm ada garis lurus. Sebab apa? Sebab dalam kita punya tajuk sendiri dia bercakap tentang persamaan linear. Maksudnya kita boleh dapat graf linear. Linear tu apa? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Linear tu apa? Garis lurus. Clarin. Ya. Linear tu adalah garis lurus. Jadi bermaksud dekat sini daripada persamaan garis lurus kamu akan dikehendaki untuk buat garis lurus. Lepas tu kamu akan disuruh untuk lorekkan. Kat mana yang memuaskan ketaksamaan. Macam cikgu ajar, kalau dia lagi besar, lorek belah atas. Kalau dia lagi kecil, lorek belah bawah. Kalau sama dengan dia tepat pada garis lurus tu. Okey. Lepas tu C daripada graf, tentukan bilangan minimum bagi kotak kayu dan kotak plastik. Cara nak tentukan bilangan minimum dengan maksimum, cikgu ajar minggu depan. Jadi cikgu ajar step by step. Minggu lepas, kita recap balik apa kita belajar minggu lepas. Minggu lepas kita belajar cara nak keluarkan persamaan. Itu pertama. Lepas tu kita belajar bila kita nak pakai simbol lagi besar. Kita nak pakai simbol ketaksamaan ni. Dan kita belajar dekat mana nak lorekkan. Kalau dia dekat atas ke, kalau dia kena garisan ke, kalau dia dekat bawah ke. Hari ini kita nak belajar satu je. Cara buat garis lurus. Boleh ke cikgu nak dengar suara sikit daripada semua orang? Boleh ke? Boleh. Boleh. Okey, bagus. Okey, okey, kalau kamu tak nampak lagi kalau kamu tak nampak lagi, cikgu saya tak nampak lah cikgu membebel apa ni? Okey, kita pergi kepada contoh yang seterusnya. Ini bahagian B. Saifuddin mempunyai RM40 dan ingin membeli X batang pen dan Y batang pensel. Diberi bahawa harga sebatang pen dan harga sepasang pensel masing-masing adalah RM5 dan RM2. Bilangan pensel selebih-lebihnya 5 kali bilangan pen. Macam mana nak buat tu? Okey, yang tu tak apalah. Nanti cikgu ajar cara nak buat tu. Okey, yang pertama adalah kita tulis dua ketaksamaan linear. Maksudnya daripada soalan A kita kena keluarkan persamaan linear. Dia standard macam tu. Kita keluarkan persamaan linear. Lepas kita keluarkan persamaan linear, kita pergi kepada lukis graf. Confirm lukis graf. Lepas graf, kamu dikehendaki buat garis lurus. Lepas tu kamu kena lorekkan dekat manakah dia punya ketaksamaan tu. Yang ni C cikgu ajar minggu depan. Minggu depan. MD minggu depan. Jadi yang cikgu ajar untuk bab 7 ni adalah cara nak jawab SPM juga. Okey. Jadi kita akan pergi kepada cara melakar garis lurus. Ini cikgu bukan ajar main-main. Cikgu ajar ikut silibus kita. Jangan risau. Okey, cara melakar garis lurus. Okey, nota daripada cikgu sila salin. Okey, garis lurus. Kita pergi kepada persamaan garis lurus. Okey, persamaan garis lurus. Cikgu soal semua orang. Siapa-siapa nak jawab, silakan jawab. Siapa-siapa yang tak tahu, jawab je nombor berapa pun. Ada berapa persamaan garis lurus? Apa tu? Apa tu? Ada berapakah persamaan garis lurus? Zarif, ada berapakah persamaan garis lurus? Ada. Tak tahu? Tahu. Tak tahu. Clarin, ada berapakah persamaan garis lurus? Dua, okey. Aina Husna ada dalam ni ke? Tak ada. Okey. Cikgu nak tanya Wan Farisha. Wan Farisha boleh dengar cikgu? Boleh. Okey, Wan Farisha. Agak-agak Wan Farisha, selama Wan Farisha belajar matematik ni, ada berapa persamaan garis lurus Wan Farisha rasa? Ke? Ayo. Berapa? 3 ke? Tak tahu.
Tak tahu? Okey, cikgu nak tanya Alisha Dania. Alisha Dania, rasa-rasa ada berapa persamaan garis lurus? Tak tahu juga. Tempat. Okey. 4. Okey, jadi dekat sini masing-masing boleh tengok kita ada 3 jenis persamaan garis lurus. 3 jenis persamaan garis lurus. Okey, nota cikgu sila salin. Okey, persamaan garis lurus adalah ada 3. Ada 3. Jadi dekat dalam persamaan garis lurus kat mana kita belajar? Bab 9 tingkatan 3. Sebab tu cikgu soal semua. Bab 9 tingkatan 3 boleh buka balik. Okey. Jadi dekat dalam persamaan garis lurus. Garis laris pula. Sorry. Larus. Garis lurus. Sorry. Lurus. Okey. Persamaan garis lurus dia ada 3. Yang pertama kita panggil dia persamaan am. Macam mana persamaan am? AX tambah BY sama dengan kosong. Ini dikira sebagai persamaan am. Yang kedua, kita pergi kepada persamaan kecerunan. Persamaan kecerunan. Y sama dengan MX tambah C. Salin tahu ni tahu. Dan yang terakhir kita pergi kepada persamaan pintasan, iaitu A per X tambah B per Y sama dengan 1. Inilah dia persamaan garis lurus. Jadi dia ada macam-macam jenis persamaan garis lurus. Tetapi yang paling popular antara 3 ni iaitu persamaan kecerunan. Cikgu tak akan pergi kepada nak selesaikan persamaan am, persamaan kecerunan, persamaan pintasan. Dia ada kaitan dia. Tapi kita pergi kepada satu. Kita ambil satu. Kita nak mahir betul-betul malam ni. Okey. Y ni apa? Jadi kita ambil kepada persamaan kecerunan. Jadi kamu boleh tengok dekat sini. Sebab daripada persamaan kecerunan ni, kalau kamu tengok dia punya garis lurus daripada persamaan kecerunan, kamu boleh detect sama ada garis lurus kamu betul ke salah. Ada orang tak ni dalam ni? Nak dengar sikit ada. Cikgu risau cikgu cakap sorang-sorang. Diam. Ada tak ni? Okey. Yang lain yang perempuan tak dengar suara? Ada tak? Clarin ada ke Clarin? Ada. Okey. Jadi tengok betul-betul tau. Jadi cikgu nak ajar tentang persamaan kecerunan. Okey. Jadi kamu tengok ni persamaan kecerunan. Kalau kamu nak salinlah. Cikgu akan zoom out. Okey. Persamaan kecerunan. Kenapa cikgu pilih persamaan kecerunan? Sebab dalam persamaan kecerunan dia lebih popular. Dia lebih diguna pakai. Dan daripada persamaan kecerunan kita boleh cek kita punya garis lurus tu betul ataupun salah. Okey, jadi masing-masing boleh tengok kat sini. Okey, kita pergi kepada Y sama dengan MX tambah C. Kita pergi kepada Y sama dengan MX tambah C. Jadi kita pergi kepada Y. Y itu apa? Y ini adalah titik koordinat Y. Ni Y ni adalah titik koordinat Y. Itu adalah Y. X tu apa? X ni adalah titik koordinat Y. X. Jadi dekat sini titik koordinat ditulis dalam keadaan X, Y. Sebab tu bila kita tengok dalam persamaan garis lurus, dia tak akan masukkan nilai X dengan Y. Sebab apa? Sebab bila dia masukkan nilai X dengan Y, dia bukan garis lurus. Dia adalah titik koordinat. Jelas ke? Nak dengar suara sikit? Jelas ke? Jelas. Okey. Okey, bagus. M kita pergi kepada kecerunan. M kita pergi kepada kecerunan.
M ni adalah nilai yang sangat penting. Dekat mana kita akan boleh nampak macam mana bentuk graf kita. Macam mana tu cikgu? Kalau M kita positif, graf kita akan macam ni. Kalau M kita adalah dalam keadaan negatif, graf kita ke bawah. Kalau M kita kosong, maksudnya dia tiada kecerunan, sama ada dia betul-betul baring ataupun dia betul-betul tegak. Sebab tu M tu penting. Daripada nilai M, kita boleh nampak dan kita boleh terus bayangkan macam mana bentuk graf kita. Jadi sebenarnya M ni, cara nak tengok M ni macam mana? Kamu kena susun sebiji macam dekat depan ni. Y kat luar sama dengan M, X. M mesti sebelah X tambah C. Itu adalah koordinat Y, koordinat X dan nilai M. Kalaulah dia tak bagi tahu nilai M tu apa, cikgu dah bagi dah formula dia. Formula untuk M adalah M sama dengan Y2, Y kuasa 2 pula. Y kod 2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Salin tau ni, salin. Ni mahal ilmu ni. Cikgu recap balik daripada form 3. Kebetulan kamu dapat guru yang mengajar form 1 sampai form 5. Okey, jadi apa maksud Y2 dengan Y1? Apa maksud X2 dengan X1? Maksudnya dia ada dua koordinat. Nak cari M, kena ada dua koordinat iaitu X1, Y1. Iaitu X2, Y2. Ini adalah cara nak cari M. Bila nak cari nilai M, kamu kena ada dua titik koordinat. Barulah kamu boleh dapatkan nilai M tu X1 dengan Y1, X2 dengan Y2. Contoh, koordinat pertama mesti kena garis lurus X1, Y1. Koordinat kedua mesti juga kena garis lurus X2, Y2. Ini adalah dia punya nilai M. Okey, akhir sekali. Tengah salin tak ni? Nak dengar suara sikit. Salin. Okey, bagus. Salin Okey, akhir sekali C. C ni apa? C ni adalah pintasan Y. Pintasan Y. Pintasan Y ni adalah dekat mana kita akan nampak. Ini dikira sebagai nilai di pintasan Y. Nilai pintasan Y. Jadi kamu kena sebenarnya bila kamu tengok, contohlah cikgu cakap Y sama dengan MX tambah C. Cikgu buat apa? Y sama dengan 2X tambah C. Silap C pula. Y sama dengan 2X tambah C. Bila cikgu tulis Y sama dengan 2X tambah C, cikgu boleh bayang graf cikgu macam mana. Cikgu akan nampak nilai M cikgu positif. Nilai positif maksudnya graf cikgu macam ni. Pertama. Lepas tu cikgu tengok C cikgu 5. Maksudnya dekat paksi Y, dia kena dekat nombor 5. Ini adalah cikgu punya garis lurus. Nampak? Macam itu sahaja kita boleh detect macam mana bentuk garis lurus kita. Okey, contoh seterusnya. Okey, kalaulah cikgu cakap Y sama dengan negatif 2X tambah 5. Cikgu boleh terus bayang ini adalah dua paksi kita Y dengan X. Ini, sorry tak lurus pula. Okey, kejap cikgu lukis. Okey, contoh cikgu cakap Y sama dengan negatif 2X tambah 5. Maksudnya garis lurus kita macam ni. Silap. Dia pergi kepada macam ni. Tapi dia tetap jatuh dekat 5. Sebab apa? Sebab dia punya pintasan Y. Kamu tengok dekat dia punya nilai C. Kita boleh terus dapat nilai C dia 5. Maksudnya sini 5. Nilai C dia 5. Maksud dia sini pun 5. Itulah cara kita nak tengok. Daripada persamaan kita boleh terus bayangkan. Oh, macam ni graf dia. Kita tengok dua nilai. Iaitu kita tengok nilai M. Iaitu kecerunan dia kalau positif dia ke atas. Kalau negatif dia ke bawah. Yang tu pertama. Yang kedua kita tengok nilai pintasan. Dekat mana dia potong paksi Y tu.
Jelas ke? Boleh faham ke semua? Boleh. Boleh. Okey. Boleh. Yang lain tak? Okey, bagus. Okey, jadi ini adalah teori. Ini adalah nota. Lepas ni kita praktikkan. Kita buat sebab tu cikgu suruh print. Kita akan buat macam mana garis lurus tu. Cikgu akan tunjuk satu-satu. Cikgu akan tunjuk macam mana Y, M, X tambah C. Cikgu akan tunjukkan satu-satu. Jadi jangan risau. Okey. Tengah salin ke? Ke boleh cikgu teruskan? Boleh. Cikgu. Ya. Boleh ke? Boleh ke? Ada yang tengah salin lagi? Farhan dah habis salin ke Farhan? Sudah cikgu. Sudah. Okey. Clarin dah habis salin Clarin? Sudah cikgu. Okey. Jadi cikgu akan tunjukkan ini nota. Daripada nota ni sila salin kemas-kemas. Selalunya bila kita nak masuk Dewan SPM nanti kita tak ada masa dah nak buka banyak-banyak. Jadi kita tinggal buka nota kita. Lagipun dalam kertas SPM dia ada tunjuk formula-formula ni. Okey. Jadi kita pergi tengok cara buat soalan dekat sini. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok cara cikgu buat. Okey. Kita akan selesaikan soalan nombor 1. Cikgu akan selesaikan. Mungkin kamu akan dengar cikgu membebel agak lama. Tapi cikgu nak kamu faham. Cikgu nak kamu faham. Okey. Jadi kita tengok. Yang pertama sekali. Yang pertama sekali adalah cikgu cek apa persamaan dia. Cikgu cek apa persamaan dia. Jadi kamu tengok ni. Persamaan dia adalah 7x tambah y sama dengan 5. Okey. Step pertama ni kamu nak buat boleh, kamu nak buat tak nak buat pun tak apa. Cikgu hanya tunjuk sebab apa? Sebab cikgu nak kamu nampak apa yang cikgu jelaskan tadi. Jadi tengok betul-betul. Okey. Jadi kita tengok. Cikgu nak buat apa? Cikgu nak masukkan kepada persamaan Y sama dengan MX tambah C. Jadi daripada persamaan ni cikgu akan nampak Y ni duduk sorang-sorang. 7X ni positif. Maksudnya cikgu nak Y tu duduk sorang-sorang. Cikgu nak alihkan 7X pergi ke sana. Jadi 7 ni adalah positif. Positif alih ke sebelah dia jadi apa? Nak dengar suara sikit? Negatif. Negatif. Ya, dia jadi negatif. Negatif. Ni positif. Bila dia alihkan ke sebelah, dia akan jadi Y sama dengan negatif 7X tambah 5. Kenapa cikgu alihkan negatif 7X duduk sebelah sama dengan? Sebab MX dekat sebelah Y. Dekat MX duduk sebelah Y. Jadi dekat sini kita boleh nampak apa? Kita boleh nampak ni kalau ini step ni cikgu tunjuk ni adalah cara nak tengok. Jadi dekat sini kita boleh nampak nilai kecerunan dia apa? Nilai kecerunan dia adalah negatif 7 dan pintasan Y dia pintasan Y dia adalah 5. Dua maklumat ni kita boleh terus nampak yang mana kita punya graf akan jatuh ke bawah. Sebab apa? Sebab dia negatif dan dia punya pintasan Y kena dekat 5. Ni pintasan Y dia. Jadi kita boleh bayangkan graf dia macam ni. Okey, sampai sini jelas? Jelas. 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 Okey, bagus. Okey. Step ni, nombor 1 ni, cikgu terangkan lagi sekali. Step nombor 1 ni, kamu nak buat boleh, tak nak buat pun tak apa. Cikgu just tunjukkan supaya kamu punya pengetahuan am. Okey, jadi sekarang cikgu nak buat graf. Macam mana nak buat graf? Nak buat graf adalah daripada persamaan ni cikgu ambil lah. Cikgu ambil persamaan ni lah sebab cikgu dah dapat persamaan ni. Y sama dengan negatif 7X tambah 5. Okey, tengok ni. Tengok betul-betul. Y sama dengan negatif 7X. Cikgu buat negatif 7X tambah 5. Sekarang kita nak buat graf. Kamu kena ada apa? Kamu kena ada apa bila nak buat graf? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Color.
Skala. Skala tak apa. Untuk soalan ni tak ada skala lagi. Apa lepas ada skala ada apa? Koordinat. Yes. Kamu kena ada koordinat. Kenapa cikgu cakap skala tu tak perlu? Sebab dia dah bubuhkan skala. Dia dah bubuhkan skala. Untuk soalan skala nanti kita tengok. Okey, jadi sekarang kita nak cari koordinat. Koordinat. Koordinat mesti ada dalam keadaan X, Y. Sekarang ni kamu assume. Apa maksud assume dalam bahasa Melayu? Kamu agak-agak. X. X tu kamu pilih 3 nombor. Okey, cikgu buat nota. Pilih ataupun assume lah. Cikgu suka assume sebenarnya. Assume 3 nilai X. Jadi cikgu nak assume ni, cikgu assume 3 nilai. Cikgu pastikan kamu yang dapat assume 3 nilai. Sebab apa? Sebab bila kamu dapat 3 nilai koordinat, senang sikit kamu nak buat garis lurus. Kalau 2 je takut dia sengit. Jadi dekat sini cikgu assume. Yang pertama paling senang adalah kita assume bila X tu adalah dalam keadaan negatif. Kita akan nampak kat mana titik koordinat bila belah dia negatif. Jadi dekat sini cikgu assume. Maksudnya bukannya kamu kena buat macam cikgu buat. Kamu boleh je pilih X tu sama dengan berapa. Jadi dekat sini cikgu buat X sama dengan negatif 4. Cikgu buat X tu sama dengan negatif 4. Jadi macam mana nak selesaikan? Kita ambil kita punya persamaan ni. Y sama dengan tolak 7X tambah 5. Y sama dengan negatif 7X tambah 5. Kita masukkan negatif 4 ke dalam X. Dia akan jadi negatif 7 darab negatif 4 tambah 5. Okey, masing-masing tolong cikgu tekan kalkulator dapat berapa? Negatif 7 dalam kurungan negatif 4 tambah 5. 28. 28 28 ke? 23. 23. Okey. Besar sangat. Okey. Jadi, tengok kat sini. Bila kamu dapat 23, bila kamu dapat 23, dalam graf ni terlalu besar untuk nilai Y kita plotkan 23. Jadi cikgu kecilkan. Itu cara kita nak assume. Kebetulan cikgu salah assume X, Y sama dengan negatif 4. Jadi terus cikgu ajar cara kita nak assume nilai yang betul. Jadi bila kita assume, kita tengok nilai Y tu besar lebih daripada skala Y ni, kita kecilkan nilai assume kita. Jadi contoh X sama dengan negatif 1 pula. Cikgu terus assume X sama dengan negatif 1. Jadi kita ambil Y sama dengan negatif 7X tambah 5. Kita masukkan negatif 1. Negatif 7, negatif 1 dalam ni, tambah 5. Okey, dapat berapa? 12. Besarlah pula. Okey, Y sama dengan 12. Okey, jadi bila kita dapat dia 12, besarlah pula. Tak ada dekat sini. Okey, jadi bila kita dapat dia 12, dia besar, cikgu akan buat graf dia sendiri. Tak apa, cikgu akan buat graf dia sendiri. Tak apa, benda kita yang buat dia. Okey. Cikgu ambil skala cikgu sendiri Jadi kamu tengok je. Okey, ini adalah skala cikgu. Okey, cikgu dapat dia 12. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, cikgu assume pula nilai dia dalam keadaan kosong. Cikgu assume pula nilai dia dalam keadaan kosong. Jadi kita ambil persamaan kita tadi. Y sama dengan negatif 7X tambah 5. Kosong masukkan ke dalam X. Y sama dengan negatif kosong tambah 5. Okey, dapat berapa? Negatif 7 dalam kurungan kosong tambah 5. Tekan kalkulator dapat berapa? 5. Okey, kita dapat dia 5. Okey, sampai sini jelas ke dua koordinat ni? Jelas. Okey, sekarang cikgu buat pula X sama dengan 1 pula. X sama dengan 1 pula. Okey, cikgu zoom out sikit. Okey, cikgu buat X sama dengan 1 pula. Okey, sekarang ni cikgu buat X sama dengan 1. Cikgu masukkan nilai Y. Y ni persamaan ni. Y sama dengan negatif 7X tambah 5. Masukkan 1 ke dalam X. Y sama dengan negatif 7 darab 1 tambah 5. Okey, dapat berapa? Negatif 2. Negatif 2. Negatif 2. Okey, kita dapat negatif 2. Pandai. Okey, jadi daripada sini, apa koordinat dia?
Okey, kat sini untuk dekat yang pertama ni, kamu tengok dekat yang pertama ni, bila X kita negatif 1, Y kita 12. Okey, ni koordinat dia. Okey, kita tengok pula yang kedua. Yang kedua, bila X kita 0, Y kita 5. Dan yang ketiga, bila X kita 1, Y kita negatif 2. Kita dapat dah 3 koordinat. Jadi bila kita dah dapat koordinat, cikgu akan buat graf. Cikgu akan buat graf. Jadi masing-masing tengok, cikgu akan buat graf. Okey, ini adalah dia punya paksi Y. Kejap bagi cikgu masa untuk buat graf. Okey, jadi dekat sini cikgu buat ni 1, ni 2. Ingat tau kalau graf ke kanan dia positif. Ke kanan dia positif. Okey, cikgu buat sampai sini sahaja. Okey, ini adalah paksi X. Lepas tu cikgu buat ni negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Lepas tu ini adalah paksi X kat mana dia dalam keadaan negatif. Okey, jadi kamu tengok kat sini. Kamu tengok kat sini. Okey, sekarang ni cikgu buat paksi Y pula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okey, cikgu dah buat paksi Y. Cikgu dah buat paksi Y. Cikgu straighten sikit. Ini paksi Y. Okey, kemudian cikgu buat pula yang belah bawah. Okey, jadi masing-masing tengok dekat sini. Alamak, dia terpadam lah. Sorry, masalah teknikal. Dia terpadam lah. Aduh, salin tak tadi koordinat tadi? Apa koordinat pertama tadi? Aduh. Clearin, apa koordinat pertama tadi? Dia terpadam lah. Negatif 1,12. 0,12. Koordinat kedua? 0,5. Koordinat ketiga? 1,2. 1, Negatif. 2. Betul? Negatif 2. Okey, sorry. Dia terpadam. Okey, jadi cikgu kena buat balik. Okey, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Okey, ni negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Okey, cikgu buat laju-laju Dia terpadam pula. Lama dah tak terpadam. Masalah teknikal. Okey, ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okey, jadi cikgu buat sampai sini. Okey. Jadi ni negatif 1, ni negatif 2, ni negatif 3, ni negatif 4, ni negatif 5. Okey. Ini adalah dia punya paksi lah. Dia punya paksi. Okey, sekarang ni kamu tengok. Ni adalah dia punya paksi Y dengan paksi X. Daripada 3 koordinat ni. Cikgu harap kamu sadar tahu. Dia terpadam tadi. Okey, daripada 3 koordinat ni, kita carilah dia dekat mana. Okey. Kita buat koordinat 1 dulu. Cikgu buat warna biru. Negatif 1 dekat paksi X. Okey, ni adalah dekat mana paksi X tu berada di negatif 1. Cikgu bawa dia ke atas. Negatif 1. Dan paksi Y dia 12. Titik pertembungan ni adalah dia punya koordinat. Tu yang warna biru tu. Itu adalah koordinat nombor 1. Koordinat nombor 2. Bila X dia 0, Y dia 5. Maksudnya dia dekat sini. Akhir sekali. Bila cikgu buat warna merah. Nombor 3. Koordinat dia 1. Koordinat dia 1. Koordinat dia 1. Tengok ni cikgu buat koordinat dia 1. Y dia negatif 2. Tengok ni koordinat X dia 1. Ni X dia 1. Kamu ke bawahkan dia. Y dia negatif 2. Okey. Titik pertembungan ni dikira sebagai titik koordinat yang ketiga. Bila kamu dapat garis lurus, kamu dah plotkanlah tiga-tiga ni. Pastikan garis lurus kena dekat ketiga-tiga koordinat yang kamu plotkan tadi. Tu cara buat garis lurus dia. Ini adalah garis lurus
untuk nombor 1. Garis lurus untuk nombor 1. Okey, inilah garis lurus untuk nombor 1. Okey. Bila kan cikgu tukarkan tadi kepada persamaan kecerunan, cikgu akan dapat Y sama dengan negatif 7X sama dengan 5. Bila M tu negatif, maksudnya kita boleh bayangkan yang graf kita tu macam ni, ke bawah. Dan C, iaitu pintasan Y kita. Pintasan Y kita adalah sama dengan 5. Maksudnya dekat sini dia kena dengan nombor 5. Jadi dekat situ kita boleh terus terbayangkan kita punya graf garis lurus kita. Jadi bila kita dah ada graf, selalunya nanti dalam SPM, selalunya dia suruh lebih daripada 1 graf. Dia suruh buat 2 graf ke, 3 graf ke, kat situ kamu akan kena lorekkan. Okey, jelas ke contoh yang cikgu tunjuk daripada tadi? Cikgu. Ya. Kenapa Bazil? Jelas. Oh, jelas. Wan Alisha, macam mana Wan Alisha? Oh, tak ada. Siapa yang nama? Berry Lisa. Berry Lisa, jelas ke Berry Lisa? Alamak. Zarif, jelas ke Zarif? Bolehlah. Bolehlah. Okey. Jadi masing-masing tengok dekat depan. Cikgu akan tunjukkan satu lagi contoh. Cikgu nak masing-masing cakap. Jelas cikgu. Okey. Tengok ni. Lagi satu. Kita akan buat satu lagi contoh. Cikgu ambil nombor 7. Okey. Tengok ni. Lepas ni kamu buat nombor 9. Okey. Okey. Kita tak payah nak pergi kepada nak tukarkan kepada persamaan kecerunan. Tapi dekat sini X tambah Y sama dengan 3. Yang pertama sekali cikgu cakap ni tak wajib tau. Ni tak wajib. Ini cikgu buat. Sebab apa? Sebab cikgu nak tukarkan kepada persamaan kecerunan. Persamaan kecerunan adalah Y sama dengan MX tambah C. Jadi Y ni kena duduk sorang-sorang. X ni kena pindah sana. Y sama dengan negatif X tambah 3. Ini adalah kita punya persamaan kecerunan. Y sama dengan negatif 1X tambah 3. M kita adalah negatif 1. C kita iaitu pintasan Y kita adalah 3. Jadi daripada sini cikgu akan dapat graf cikgu macam mana? Cikgu akan dapat satu graf yang ke bawah. Yang ke bawah. Cikgu akan dapat satu graf yang ke bawah. Dan dia kena dekat 3. Ini paksi Y dia. Ini paksi X dia. Okey, tengok betul-betul. Yang tadi terpadam. Jadi cikgu akan buat lagi sekali. Okey. Jadi nak buat titik koordinat dia. Sekarang ni nak buat titik koordinat dia. Kita setkan, kita assume 3 nombor X. Kita assume 3 nombor X. Okey. X sama dengan 1. Cikgu buat yang pertama. X sama dengan 1. Okey. X sama dengan 1. Ini adalah cikgu ambil persamaan cikgu. Negatif 1X tambah 3. Kamu boleh saja ambil yang ni. Jadi tak risau. Sama je. Okey, X sama dengan 1. Masukkan 1 ke dalam X. Y sama dengan negatif 1 darab 1 tambah 3. Okey, sekarang tekan kalkulator negatif 1 dalam kurungan 1 tambah 3. Dapat berapa? Dapat 2, cikgu. Dapat 2, pandai. Jadi bila X kita 1. You're challenging your mental to be better. You're going to believe in yourself and stop telling. Okey, jadi bila X kita 1, Y kita 2. Ini adalah persamaan titik koordinat kita yang pertama. Bila X kita 1, ini ambil pasi X, kita tegakkan. Y kita 2. Okey, Y kita 2 dekat sini. Ini adalah koordinat di titik yang pertama, iaitu yang warna biru yang cikgu tunjuk ni. Lepas tu cikgu buat pula yang warna hijau. X sama dengan 0. Assume ni maksudnya suka hati kamu lah kamu nak letak nombor berapa. Tapi pastikan nombornya tak besar sangat. Kalau tak besar, graf kamu kena besar. Okey, cikgu ambil persamaan. Persamaan cikgu Y sama dengan negatif 1X tambah 3. Masukkan 0 ke dalam sini. Y sama dengan negatif 1 darab 0 tambah 3. Jadi berapa nilai Y yang kita dapat kat sini?
3. Ha. Okey, kita dapat 3. Maksudnya koordinat dia apa? Bila X dia kosong dan Y dia 3. 0,3. Oh, X tu kosong, dia dekat part sini tau. Dia dekat part sini. Dia dekat part sini. Jadi bila Y kita 3, dia kena dekat sini. Jadi dekat sini. Ini adalah tempat pertembungan dia. Itu adalah yang nombor 2. Selalunya kita buat 3. Nak selamat buat 3. Sebab apa? Sebab kalau buat 2 kadang-kadang dia boleh jadi ralat. Okey. Jadi seterusnya cikgu assume pula X sama dengan negatif 1. Masing-masing tengok sini. Ni persamaan dia. Y sama dengan negatif 1X tambah 3. Masukkan negatif 1 ke dalam X. Cikgu akan dapat negatif 1 darab negatif 1 tambah 3. Okey, tekan kalkulator dapat berapa? Dapat 4. Dapat 4. Bila X kita negatif 1, Y kita adalah 4. Bila X kita negatif 1, cari negatif 1 dekat X. Negatif 1 dekat X adalah dia berada di sini. Dan Y kita 4, dia berada kat mana? Dia berada di sini. Tempat pertembungan antara kedua-dua paksi adalah di sini. Jadi bila kamu dah dapat 3 titik koordinat tu, kamu gariskan dalam satu garis lurus. Inilah kamu punya titik persamaan. Tu cara dia. Jelas ke? Boleh faham ke semua? Jelas. Okey. Okey, kenapa cikgu tukarkan kepada titik ni? Kenapa cikgu tukarkan Y sama dengan negatif X tambah 3? Sebab kalau dia dalam keadaan X, ada orang tanya kenapa cikgu selalu tukarkan kepada bentuk macam ni? Sebab kalau dia dalam keadaan X dengan Y, kita tak boleh nak tentukan dekat manakah dekat manakah dia punya persamaan yang betul. Contoh, kalau X tambah Y lagi besar daripada 3, kat mana tu? Jadi bila kita dah tukarkan kepada Y, jadi bila kita, macam cikgu cakap hari tu, kalau cikgu tukarkan kepada Y, yang ini maksudnya atas. Kita lorek belah atas. Yang ini maksudnya kita lorek belah bawah. Itu hujah cikgu. Kalau cikgu tukarkan kepada X, cikgu akan lorekkan yang ini belah kanan. Yang ini belah kiri. Maksudnya cikgu lagi nampak kat mana nak dilorekkan bila cikgu samakan Y tu sama dengan apa. Ini adalah jalan kerja dia. Okey, sekarang ni ada soalan tak nak tanya cikgu? Tak ada. Okey, tak ada. Ada orang tak ni? Risau cikgu. Zarif okey ke Zarif? Cikgu. Okey ke? Boleh faham ke semua cikgu tunjuk kat depan ni? Bolehlah sikit. Bolehlah sikit. Kat mana Zarif tak faham tu? Yang mana? Yang mana? Tak jumpa. Tak jumpa ke? apa lagi? Apa lagi apa tu? Zarif tak faham yang mana tu? Okey, cari dulu. Okey, Bazil semua jelas ke Bazil? InsyaAllah jelas cikgu. Saya sendiri. InsyaAllah. Okey, bagus. Okey, Alisha Dania jelas ke semua? Jelas. Anis Sofia macam mana Anis Sofia? Okey, diam ni, risau cikgu. Wan Farisha macam mana Wan Farisha? Okey ke semua? Okey, cikgu. Okey. Cikgu nak tanya Lokman Akil boleh faham ke yang cikgu tunjuk dekat depan ni? Boleh cikgu, boleh. Okey. Jadi sekarang ni cikgu nak masing-masing cuba buat nombor 9.
Kita buat nombor 9. Satu soalan. Okey, kita buat satu soalan nombor 9. Berdasarkan contoh yang cikgu bagi. Berdasarkan contoh yang cikgu bagi. Cikgu nak cuba buat, lepas tu hantar dekat cikgu. Cikgu bagi 5 minit untuk buat ni. Lama ni 5 minit. Cikgu bagi 5 minit. Hantar dekat cikgu. Yang ni Okey, cuba buat. Okey, cuba buat. Nanti cikgu akan tunjukkan juga jalan kerja dia. Jangan risau. Salah ke betul ke tu nombor 2. Luqman Akil boleh faham semua Luqman Akil? Boleh. Cikgu, Ya. macam mana nak dapat M tu? Macam mana nak dapat M. M? Okey. Nilai M Okey, tengok ni. X tolak Y sama dengan 3. Nilai M kita boleh nampak bila dia dalam keadaan Y sama dengan MX tambah C. Sampai situ jelas Nisa? Jelas. Okey, sekarang ni apa yang kita boleh nampak kat sini? Kita nampak Y ni duduk sorang-sorang. Jadi kita kena alihkan X ni. X ni dia dalam keadaan apa sekarang? Positif. Positif. Positif pindah ke sebelah dia jadi? Negatif. Negatif. Negatif X tambah 3. Sampai situ jelas? Jelas. Okey, kita tengok Y kat sini. Y sama MX tambah C. Y ni ada simbol negatif tak kat sini? Tak ada. Tak ada. Jadi negatif ni kamu kena pindah ke sebelah juga. Jadi negatif dengan negatif dia dapat apa? Positif. Positif. Negatif dengan positif dia dapat apa? Negatif. Negatif 3. Jadi dekat sini Nisa rasa bila cikgu tulis X sahaja sebenarnya dia ada nombor berapa dekat depan X? 1. 1. Jadi sini 1. Maksudnya daripada sini Y kita Y, M kita duduk sebelah X. Maksudnya M kita sama dengan 1. X tu X tambah C. C kita negatif 3. Kat sini dia cara dia. Nampak? Jelas ke? Jelas. Okey, bagus. Cuba buat. Okey, siapa yang ada soalan, tanya je, jangan diam. Ammar Hadif ke tu? Baru masuk, sabar. Okey. Ammar Hadif baru masuk Ya, cikgu. Okey, tak apa. Nanti cikgu terangkan balik daripada awal. Tak apa, cikgu, nanti saya tengok rakaman. Okey. Tak
Nanti cikgu tengah bagi masa dekat kawan-kawan untuk buat garis lurus dekat sini. Nanti Amar tengok. Okey, bagus. Ada 2 orang dah dapat. Bagus. Okey, betul. Okey, cikgu tunggu lagi. Zarif, cuba buat Zarif. Cikgu nak tengok Zarif punya. Boleh Zarif? Alamak, masalah storage ke? Nisa, siap dah ke Nisa? Ke tengah buat lagi? Nak hantar ni. Oh, Nisa yang hantar tu. Okey, bagus. Cikgu tak scroll nama. Okey, bagus. Bagus Faiz. Dapat buat. Okey, lagi ada 4 orang dah dapat buat. Bagus. Rina buat. Farhan dapat buat tak tu Farhan? Dapat cikgu. Okey. Cikgu bagi lagi 1 minit Okey, bagus. Ada 5 orang dah dapat buat. Bagus. Senang je kan? Okey, bagus Wan Farisha. Okey, habis masa cikgu akan tunjukkan jalan kerja dekat depan. Zarif, dah buat ke tu Zarif? Dapat cikgu.
Okey, cikgu tunjuk slow-slow dekat depan. Masing-masing boleh tengok. Okey. Zarif kena tengok Zarif tak faham yang mana. Kalau tak cikgu tak boleh nak tolong. Benda yang paling penting adalah kita kena tahu kita tak faham yang mana, barulah cikgu boleh tolong. Macam doktor. Macam doktor. Kalau kamu tak pergi jumpa doktor, kamu cakap kat doktor tak tahu sakit apa. Macam mana doktor nak tolong? Macam tu juga dengan cikgu. Kalau tak jumpa, tak faham yang mana, bagi tahu cikgu. Okey, jadi sekarang ni kita tengok kepada persamaan kita. Bagus, ramai yang dapat buat. Okey, X tolak Y sama dengan 3. Cikgu tukarkan kepada dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. Jadi sekarang ni Y duduk sorang-sorang. Dia macam tu je. Tips dia adalah Y duduk sorang-sorang, X dulu, baru C. Sebab tu cikgu alihkan X ni. X tolak Y sama dengan 3. X ni positif, pindah ke sebelah. Dia akan jadi negatif X tambah 3. Ni negatif. Negatif pindah ke sebelah, dia jadi bahagi. Ada yang tak faham. Macam mana negatif tu dia jadi positif? Okey, cikgu tunjuk. Cikgu ambil negatif 1. Jadi cikgu pindahkan negatif 1 ke sebelah. Biar kamu nampak kenapa dia jadi macam tu. Negatif X tambah 3 per negatif 1. Okey, cikgu buka lagi. Negatif X per negatif 1 tambah 3 per negatif 1. Ni cikgu punya hujah tadi. Tadi cikgu tunjukkan Nisa macam tu je. Tapi ini adalah jalan kerja penuh dia. Negatif darab negatif, dia jadi positif. Tapi 1 ni sebenarnya X ni dia single. Dia ada 1X. Negatif dengan positif jadi negatif 3. Ini adalah bentuk dia bila dia dalam keadaan persamaan kecerunan. Okey Zarif, sampai sini jelas ke? Boleh faham? Ya. Okey. Okey, jadi cikgu tunjuk pula nak cari titik koordinat. Cikgu tunjuk macam mana nak cari titik koordinat. Titik koordinat. Okey. Sebenarnya daripada sini kita akan boleh nampak graf kita. M kita adalah kecerunan kita iaitu 1. C kita negatif 3. Jadi kita boleh bayang satu graf ke atas negatif 3. Ini paksi Y dia. Ini paksi X dia. Kita boleh bayang bentuk graf kita macam ni. Jadi kita pergi kepada titik koordinat. Koordinat. Jadi masing-masing tengok. Cikgu assume 3 nilai. Okey, cikgu assume koordinat pertama warna biru. Tengok betul-betul warna biru. X sama dengan, cikgu buat X sama dengan 2 lah. Cikgu buat X sama dengan 2. Ini persamaan kita. Persamaan kita takkan berubah. Y sama dengan, yang ni yang cikgu buat ni. 1X negatif 3. Masukkan 2 ke dalam X. Y sama dengan 1 darab 2 tolak 3. Okey, sekarang cuba tekan kalkulator. 1 dalam kurungan 2 tolak 3 dapat berapa? 5. Okey, kita dapat 5 ke kita dapat? Cuba check balik. 1 darab 2 tolak 3. Negatif 1. Ya, negatif 1. Jadi bila X kita 2, koordinat kita X kita 2, Y kita negatif 1. Okey, tengok graf. X kita 2. 2 kat mana? Okey, kena. Okey, 2 dekat sini. Okey, ini adalah dekat mana X tu sama dengan 2. Y negatif 1. Y negatif 1 kat mana? Okey, dia dekat sini. Okey, jadi titik koordinat kita kat mana? Dekat sini. Itu yang warna biru. Okey, kita tengok pula yang warna hijau. X sama dengan 0. Cikgu buat X sama dengan 0. Okey, Y sama dengan 1 darab 0 tolak 3. Jadi dekat sini cikgu akan dapat 0 tu tolak 0 lah. 1 darab 0, 0. Jadi tolak 3. Jadi bila kita punya X tu 0, koordinat X dia 0, Y kita adalah negatif 3. Okey, dekat mana? Okey, dekat sini. X sama dengan 0. Yang ini. Y sama dengan negatif 3. Dia berada di sini. Jadi koordinat dia yang mana? Koordinat dia berada di sini. Tempat persilangan dia. Okey, kemudian cikgu buat pula yang warna merah. X sama dengan negatif 2. Cikgu buat X sama dengan negatif 2. Jadi masukkan ni persamaan kita. Y sama dengan 1X tolak 3. Masukkan negatif 2 ke dalam X. Y sama dengan 1
darab negatif 2 tolak 3. Okey, cuba tekan kalkulator, dapat berapa? Ha. 1 dalam kurungan negatif 2 tolak 3 dapat berapa? Negatif Ha? Tak dengar. 5. 5 bukan? Negatif 5. Ha. Jadi dekat sini koordinat X kita adalah negatif 2. Koordinat Y kita adalah negatif 5. Cari X kat X sama dengan negatif 2. Okey, X sama dengan negatif 2 adalah dia dekat sini. Ha, ni paksi X ni. Okey, Y kita adalah negatif 5. Dia berada di sini. Jadi kat mana koordinatnya, kat mana titik koordinat kita? Inilah tempat pertembungan dia. Jadi dekat sini cikgu akan dapat dia punya garis lurus. Inilah garis lurus kita. Jadi kalau cikgu buat, dia punya soalan tu adalah lorekkan belah atas, bermaksud kawasan belah atas ni adalah Y lagi besar daripada 1X tolak 3. Kalau kita lorekkan belah bawah, tengok kita lorekkan belah bawah, kita akan dapat Y 1X tolak 3. Yang titik-titik koordinat yang dekat tengah-tengah ni, yang tiga-tiga ni, ketaksamaan dia adalah apabila Y sama dengan 1X tolak 3. Jelas ke? Boleh faham ke? Dah. Boleh. Okey, yang Clarin, yang perempuan yang gegel boleh faham ke? Boleh. Okey. Amar macam mana Amar? Nampak dah sikit Amar? Boleh cikgu, nampak. Okey, bagus. Sekarang cikgu dah terangkan nombor 9. Kita cuba buat soalan 11 pula. 12 lah, 12. Masing-masing cuba buat soalan 12. Mana? Okey, masing-masing berdasarkan contoh yang cikgu bagi dekat sini, cuba buat soalan 12. Okey, bagus. Wow, laju. Okey, cikgu tunggu lagi. Cikgu tunggu lagi. Cuba buat. Okey, bagus, pandai. Tak faham tanya Tak faham tanya Okey, senang je kan?
Tak mengapa. Okay, cuba buat Okay, bagus. Okay, Zarif. Okay dah sikit, Zarif. Boleh faham? So, cikgu tengok ni. Okay, cikgu send kat cikgu Cikgu. Okay, bagus. Okay, cikgu bagi lagi masa 1 minit. Lepas ni cikgu akan tunjuk. Cikgu akan tunjuk. Lepas tu kalau macam cikgu puas hati, kita cuba buat satu soalan bentuk SPM. Bagus, Nisa. Okay, bagus, Faiz. Cikgu, saya Okay, confused. bagus. Yang mana? Fazil pening. confused Ha. Pening yang mana? Pening yang mana tu? Dia nak cari-cari dia punya X dia tu nombor berapa macam tu. Macam nak masuk macam tu. Oh, macam mana nak masukkan? Bukan masukkan, dia macam mana nak kita pilih X dia tu, kita nak taruh nombor berapa macam tu. Oh, itu ikut kita. Suka hati ikut kita. Okay. Okay, ramai dasar ni. Bagus. Okay, Zarif. Nanti cikgu tengok. Okay, nak masa lagi ke? Masing-masing nak masa lagi ke? Nak cikgu buat? Sekejap, saya hantar dulu, boleh? Okay. Nisa dah siap. Wan Farisa dah siap? Ke tengah nak masa lagi? Cikgu. Masih Ya, dia lagi ya. buat. Okay, Kalau- masih lagi buat. Cikgu. Ya. Kalau nak cari X tu, ikut nak letak nombor berapa ke? Ya, betul. Ikut kita nak letak nombor berapa. Okay, cikgu bagi masa lagi
Okay, cikgu tunggu lagi 2 minit boleh ke? Lagi 2 minit je. Sekejap cikgu. Okay. Okay, bagus. Ada salah sikit. Okay. Okay, cikgu tunggu lagi 1 minit je tau. Okay, habis. Okay, masing-masing tengok dekat depan. Ada yang silap, ada yang betul. Okay, cikgu dah check dah. Okay, jadi boleh ke cikgu mula buat dekat depan ni? Nak dengar suara sikit? Boleh. Okay, jadi kalau sempat kita nak cuba satu soalan bentuk SPM. Tapi lepas ni cikgu nak cuba lagi kamu punya graf sebab ada yang salah lagi. Jadi dekat sini X tambah Y sama dengan -1. Okey, kita jadikan dia kepada persamaan Y sama dengan MX tambah 1. Kenapa? Sebab daripada sini kita boleh senang nampak. Senang untuk nampak lagi besar dekat mana, lagi kecil dekat mana. Okey. Jadi bila cikgu dah buat macam tu, maksudnya Y ni kena duduk sorang-sorang, X ni kita kena alih. Tengok ni X ni kita kena alih ke sana. Jadi kat sini kita akan jadi Y. X ni positif pindah ke sebelah dia jadi X. Tolak 1. X ni kamu kena ingat bila satu sesuatu huruf duduk sorang-sorang sebenarnya ada 1 dekat sini. Inilah kita punya persamaan. Jadi kita nak buat dah dia punya graf. Kita dah nak buat dah dia punya graf. Kamu tengok ni kita dah nak buat dah dia punya graf. Untuk nilai X, kamu suka hatilah untuk kamu letak berapa-berapa pun. Kamu nak letak -1 boleh. Kamu nak letak -2 boleh. -3 boleh. Tak ada masalah. Jadi dekat sini cikgu letak -2. Jadi persamaan tu jangan berubah. X tu boleh berubah tapi bukan persamaan tu. Jadi Y sama dengan -1. X tolak 1. Kita masukkan -2 ke dalam X. Y sama dengan -1 darab -2 tolak 1. Okey, tolong cikgu tekan kalkulator. -1 dalam kurungan -2 tolak 1 dapat berapa? Dapat berapa? 1. 1. Jadi bila X kita -2, Y kita 1. Ini adalah koordinat kita. Jadi X kita -2. Ambil 1 paksi X dekat -2. Kamu buat dekat -2. Lepas tu Y kita 1. Inilah dia punya titik. Tempat pertembungan ni adalah dia punya titik koordinat. Itu yang warna biru. Yang warna hijau pula, kita buat pula X sama dengan 0. Cikgu suka X sama dengan 0 sebab apa? Senang. Y sama dengan -1. X tolak 1. Bila kita masukkan 0, kita terus dapat 0 kat sini. Kita boleh pangkah. Jadi dekat sini kita akan dapat -1.
Jadi koordinat kita bila X kita kosong, Y kita negatif 1. Okey, bila X kita kosong, kosong dekat sini kosong dekat situ. Jadi bila X kita kosong, Y kita negatif 1. Tempat pertembungan dia ni adalah dia punya koordinat. Okey, sekali warna merah. Tengok warna merah. X sama dengan 2 pula cikgu buat. Okey. Y sama dengan negatif 1. X tolak 1. Masukkan 2 ke dalam X. Y sama dengan negatif 1 darab 2 tolak 1. Jadi Y sama dengan negatif 1 darab 2 dapat negatif 2. Dekat sini kita dapat negatif 3. Jadi koordinat kita adalah bila X kita 2, Y kita negatif 3. Okey, kita cari. Bila X kita 2. Bila X kita 2 dekat sini. Y kita negatif 3 dia dekat sini. Jadi tempat pertembungan ni adalah dikira sebagai dia punya koordinat. Dia punya garis lurus yang warna hitam tu. Pastikan garis lurus tu kenalah dekat semua koordinat dekat tengah-tengah tu. Okey, jelas ke? Boleh faham ke semua? Jelas. Alamak. Okay. Jelas. Okey, Bazil, nampak dah sikit Bazil? Bazil? Dia cikgu ambil X ni Kejap. ikutlah nak ambil berapa pun. Okey. Okey. Amar tu. Apa? Bahagian saya nak garis dia punya koordinat tu dia macam mana macam sengit sikit. Kena ambil pembaris lah tu. Sekejap. Amar Hadif, macam mana Amar Hadif? Okey. Boleh lah cikgu. Boleh lah. Okey, jadi kita cubalah lagi satu soalan. Kita cuba lagi satu soalan. Cikgu ambil soalan mudah je ni. Soalan ni tadi kita buat nombor 12, nombor 13 kita belum buat. Okey, jadi kita buat nombor 11. Nombor 11 dah buat ke belum Cikgu lupa. Belum. Belum kan? Okey. Jadi kita buat nombor 11. Okey, cuba buat nombor 11. Banyak dah ni kita buat ni. Okey, berdasarkan contoh nombor 12, masing-masing sila selesaikan nombor 11. Nanti cikgu akan buat juga dekat depan macam biasa. Cuba buat. Okey, cikgu bagi masa lagi.
Okey, bagus. Dah 2 orang hantar. Okey, bagus. Cikgu bagi masa lagi. Okey, bagus. 3 orang dah hantar. Okey. Okey, bagus. Cuba buat lagi. Cikgu bagi masa lagi. Okey. Okey, bagus. Cikgu tunggu. Zarif, macam mana Zarif? Jelas sikit dah Zarif. Betul. Okey, bagus. Okey. Amar Hadif dapat buat ke? Ke nak masa lagi? Bagus Nisa. Ya, cikgu. Okey. Zaim makan dulu kan? Okay, terima kasih. Nak sikit? Okey, terima kasih. Berry Lisa dapat buat tak tu? Okey, lagi 2 minit Cikgu bagi masa lagi 2 minit.
Sama-sama. Oh. Okey lah tu. Dah sampai situ. Dapat buat dah tu. Nanti cikgu tunjuk. Cikgu tunjuk jalan kerja dia. Okey. Okey. 1 minit lagi cikgu akan tunjukkan. Lepas tu kita nak buat last graph. Itu sahaja. Memang kita malam ni belajar graf sahaja. Okey, jadi cikgu mula buat. Kita ada lagi satu graf yang terakhir. Jadi tengok macam mana cikgu selesaikan. Kita belajar ni sahaja hari ni. Kita kukuhkan yang ni sahaja. Cikgu memang ada plan nak pergi, apa orang kata, pergi jauh lagi. Tapi apa guna kita pergi jauh kalau kita masih tak faham yang dia punya asas yang ni. Okey. Jadi cikgu nak dengar sikit suara masing-masing. Boleh ke cikgu mula buat sekarang? Boleh ke? Boleh. Boleh. Okay, ni senang saja. Cikgu tukarkan dulu persamaan dia. X tambah Y sama dengan negatif 3. Kita nak jadikan dia dalam keadaan Y sama dengan MX tambah C. Salin salin. Jadi sekarang ni Y ni duduk sorang-sorang. Jadi apa yang kita kena alih sekarang? Kita kena alihkan X. Jadi Y sama dengan X ni positif pindah ke sebelah. X ni positif pindah ke sebelah. Dia jadi negatif X, negatif 3. Negatif X bermaksud ada negatif 1 dekat sini. Okey, inilah persamaan yang kita akan pakai untuk selesaikan semua dan mencari tiga titik koordinat. Okey. Jadi kita tengok betul-betul. Okey, sekarang ni koordinat yang pertama. Koordinat yang pertama ikutlah. Kamu nak pakai negatif 2 ke, negatif 3 ke, negatif 4 ke. Asalkan koordinat yang kamu dapat tu di dalam graf ni. Jadi sekarang contoh cikgu buat. Cikgu akan buat X sama dengan negatif 2. Negatif 2. Okey. Kita punya persamaan Y sama dengan negatif X, negatif 3. Ni persamaan kita. Masukkan X negatif 2 ni ke dalam X. Okey, Y sama dengan negatif 1. X ni dia jadi negatif 2 sebab kita masukkan negatif 2. Negatif 3. Okey, cuba tekan kalkulator negatif 1 dalam kurungan negatif 2. Tolak 3 dapat berapa? Negatif 5. Salah. Negatif 1. Negatif 1. Iya, kita dapat dia negatif 1. Sebab negatif dengan negatif darab dia jadi positif. Jadi koordinat ditulis dalam keadaan X, Y. X kita sekarang negatif 2. Y kita sekarang negatif 1. Okey, cikgu plotkan terus. Negatif 2 untuk X. Negatif 2 untuk X. Yang ni. Silap. Negatif 2 untuk X yang ni. Negatif 1 untuk Y yang ini. Jadi, dia punya koordinat bila kita plotkan, kita akan dapat inilah titik koordinat dia. Kemudian, kita buat pula X sama dengan 0. Yang lain pula. Jadi, kita dapat Y sama dengan negatif 1. X, negatif 3. Ada soalan nak tanya? Tak ada. Cikgu macam dengar soalan. Amar, ada soalan Amar? Tak ada cikgu. Tak ada. Okey, sekarang cikgu gantikan 0 ke dalam X. Dia akan jadi Y sama dengan negatif 1. 0.
negatif 3. Apa-apa didarabkan dengan kosong, kita boleh terus pangkas sebab dia akan jadi kosong. Jadi dekat sini kita akan dapat y sama dengan negatif 3. Koordinat yang kita dapat x, y. X kita kosong. Kosong, y kita negatif 3. Okey, masukkan x tu kosong. Masukkan x tu kosong. Y tu negatif 3. Inilah koordinat dia. Inilah koordinat dia. Yang warna hijau. Okey, sekarang cikgu buat pula yang warna merah. Cikgu buat X sama dengan 2. X sama dengan 2. Bila cikgu buat X sama dengan 2, persamaan ni jangan berubah. Kita ambil persamaan ni, Y sama dengan negatif 1X, negatif 3. 2 masukkan dalam X. Jadi kita akan dapat Y sama dengan negatif 1, 2, negatif 3. Jadi kita akan dapat negatif 1 darab dengan 2. Dapat negatif 2, negatif 3. Kita akan dapat negatif 5. Koordinat dia X, Y. X kita 2. 2. Y kita negatif 5. Jadi X kita 2. Mana X tu 2? Okey, ni adalah apabila X tu 2. Y kita negatif 5. Ini adalah apabila Y kita negatif 5. Jadi kita dapatlah inilah dia punya titik koordinat. Bila kita dah dapat semua titik koordinat, jadi gariskan satu garis lurus yang kena dengan tepat-tepat dekat tengah koordinat tu. Boleh faham ke? Boleh, cikgu. Okey. Jadi sampai situ untuk soalan nombor 11. Sampai situ untuk soalan nombor 11. Okey. Jadi daripada sini, apa yang cikgu nak buat adalah kita akan pergi kepada kita akan pergi kepada soalan yang berikutnya. Okey. Masa yang ada ni, kita akan cuba buat soalan yang terakhir. Kita buat sekejap cikgu cari soalan yang sesuai sikit. Kadang-kadang dia lagi besar. Okey, masing-masing soalan yang terakhir untuk buat garis lurus. Soalan yang terakhir untuk buat garis lurus adalah soalan 6. Banyak dah garis lurus kita buat ni. Mana entah soalan 6 ni. Okey, last. Buat soalan 6. Buat soalan 6 masing-masing. Cikgu bagi masa. Okey, cikgu bagi masa buat.
Okey, baguslah. Clarin jelas semua. Bagus, cikgu suka. Okey, cikgu bagi masa cuba buat lagi. Zarif, okey ke Zarif? Dapat tak yang ni? Cikgu. Okey, tengah buat lagi Okey, bagus. Okey, bagus. Cikgu tunggu lagi, cikgu tunggu. Cikgu bagi 4 minit lagi. Cikgu bagi 4 minit lagi. Buat tahu, buat. Masa ni masa. Amar, macam mana Amar? Okey dah sikit? Tengah cuba cikgu. Okey, cikgu bagi masa untuk cuba Aiman pun ikut? Okey, bagus. Okey, cikgu tunggu lagi. Cikgu. Ya. Saya tengok Okey, cuba share kat WhatsApp. Okey, bagus. Okey, nanti cikgu check cikgu akan buat, lepas tu compare kan. Okey, 1 minit lagi. Cikgu bagi 1 minit lagi. Banyak dah ni masa.
Okey, Amar. Okey, masa sudah habis. Jadi ini adalah graf kita yang terakhir. Hanya 10 orang sahaja yang WhatsApp cikgu apa jawapan dia. Jadi cikgu tak tahu kabar yang lain. Jadi cikgu nak masing-masing fokus. Cikgu nak masing-masing fokus. Kita dah nak habis dah kelas kita 10 minit lagi. Kita punya kelas tak lama. Kamu kena ingat sebab apa? Sebab kita jumpa seminggu sekali sahaja. Okey, jadi untuk penjelasan yang terakhir ni cikgu nak masing-masing buka kamera. Masing-masing buka kamera. Cepat. Cikgu nak tengok mana yang ada, mana yang tak ada ni. Okey, masing-masing boleh buka kamera. Okey, Zarif ada, Wan Farisha ada, Amah ada. Okey, yang lain. Mana yang lain ni? Clarin, mana Clarin? Farhan. Okey, Clarin. Okey, mana yang lain? Okey, Faiz, Bazil. Okey. Okey, kita dah nak habis dah masa. Uki ni siapa? Uki ni baru ke? Berry Lisa ada. Okey, lepas tu cepat. Anis Sofia, mana Anis Sofia? Okey, Alisha dan Nia semua dah ada. Okey, jadi kita dah nak habis masa. Kamu kena tengok betul-betul sebab kita jumpa bila pula? Minggu depan pula. Okey, jadi kamu tengok ni, okey, masing-masing boleh tengok dekat depan. Cikgu akan tunjukkan soalan nombor 6. Ini adalah soalan yang terakhir untuk malam ini. Okey. Jadi macam biasa 2x tambah y sama dengan 4. Cikgu ubah persamaan 2x tambah y sama dengan 4 kepada y sama dengan mx tambah c. Nama dia adalah persamaan kecerunan. Kecerunan. Okey, jadi sekarang ni kamu tengok kat sini. Y ni duduk sorang-sorang. Objektif persamaan kecerunan adalah kita dapat Y tu duduk sorang-sorang. Jadi bila kita dapat Y tu duduk sorang-sorang, macam mana kita nak alihkan dia? Okey, cikgu buat warna biru. 2x tambah dengan Y sama dengan 4. Okey, Y ni duduk sorang-sorang. Kita alihkan 2 ni sana. Tapi mx dia mx dulu baru c. Y sama dengan negatif 2x tambah dengan 4. Inilah persamaan yang kita akan pakai untuk buat graf. Sebenarnya daripada sini kita boleh nampak. Okey, contohlah ni graf kita. Ini paksi Y, ini paksi X. Ini 4. Okey, graf dia negatif 2 ke bawah. Jadi graf kita akan berbentuk macam ni. Jadi kita akan cek betul ke graf kita bentuk macam ni. Okey, jadi masing-masing boleh tengok cara cikgu selesaikan. Pilihlah 3 koordinat yang sesuai. Pilihlah 3 koordinat yang sesuai. Jadi dekat sini cikgu pakai yang pertama adalah X sama dengan 1. Ambil koordinat. Okey, cikgu buat warna biru lah. Cikgu buat warna biru. Okey, cikgu buat warna biru. X sama dengan 1. Bila X sama dengan 1, persamaan yang kita kena pakai adalah 2X tambah Y. Silap. Yang cikgu petakkan Y sama dengan negatif 2x tambah 4. 1 ni masukkan ke dalam x. Kita akan dapat negatif 2. 1 tambah 4. Okey, sekarang cuba tekan kalkulator. Berapa nilai y yang kamu akan dapat? Tak dengar? Okey, kita dapat 2. Kita dapat 2. Kita dapat 2. Jadi dekat sini X kita 1, Y kita 2. Okey, plotkan. Plotkan dekat mana X kita 1. Okey, ini adalah X sama dengan 1, Y kita adalah 2. Inilah tempat kita punya koordinat. Inilah tempat kita punya koordinat. Okey, koordinat warna biru tu jelas ke semua? Cikgu nak tanya sikit masing-masing, jelas ke? Yes. Okey. Cikgu buat pula X sama dengan 0. Okey, Y sama dengan negatif 2X tambah 4. Bila cikgu masukkan 0, cikgu akan dapat. Cikgu masukkan 0 tambah 4. Kat sini 0 pangkah sahaja. Jadi tinggallah Y sama dengan 4. Jadi kita akan dapat X tu 0, Y tu 4. Jadi kita akan cek mana koordinat dia.
Okey, ni X kosong, Y tu 4. Inilah titik koordinat dia. Ini adalah titik koordinat dia. Dan yang terakhir, X sama dengan -1. Bila X sama dengan -1, masukkan Y sama dengan -2, -1 tambah 4. Cuba masing-masing tekan kalkulator, dapat berapakah nilai Y tu? Dapat berapa? 6. Bila X kita -1, Y kita 6. Jadi dekat sini kita ada satu koordinat lagi. Iaitu cikgu buat bila X -1, Y sama dengan 6. Jadi dekat sini kita akan dapat inilah titik koordinat dia. Jadi daripada sini kita dah ada 3 koordinat. Kita gariskan lurus sahaja. Inilah garis lurus kita. Okey, bila cikgu ajar persamaan garis lurus ni kamu kena faham. Ini adalah penting, bukan main-main. Sebab dia masuk dalam exam. Dalam exam dia jaranglah suruh kamu cari satu sahaja garis lurus. Selalunya dia suruh sampai 3. Lepas tu dia nak suruh kamu lorekkan pula. Okey, jadi lesson pada malam ni adalah tentang cara buat garis lurus sahaja. Kita dah buat lebih kurang 7 persamaan garis lurus. 7 tak silap cikgu. Okey. Jadi minggu hadapan kita akan pergi kepada cara nak cari titik minimum dengan cara nak cari titik maksimum. Cumanya awal-awal tu cikgu akan jelaskan balik cara kamu lorekkan. Betul ke, salah ke. Itu adalah benda yang paling penting. Okey ke semua kelas malam ni? Okey. Berry Lisa okey ke Berry Lisa? Boleh faham ke semua? Okey. Clarin mantap. Clarin paling laju dalam kelas ni. Bagus. Nanti cikgu okey, lepas tu Ammar macam mana Ammar? Untuk kelas ni mana Ammar ni? Ammar Hadif ada? Ammar Hadif? Hilanglah. Tadi Ammar Hadif dia WhatsApp cikgu tak ada elektrik. Jadi Ammar masuk juga. Masuk juga. Cikgu ada Zarif, elektrik. okey, Zarif mana Zarif? Okey kita kan okey kita. Boleh lah gitu kan. Mana berat ni? Zarif kena buat latihan lagi. Tapi sekurang-kurangnya kita dah nampak kita punya flow tu Kita dah nampak kita punya flow. Okey. Jadi tapi kalau macam kamu tak nak buat latihan, kalau dekat kelas ke ada latihan tambahan yang kamu buat ke, kalau nak perlukan pertolongan cikgu, WhatsApp je cikgu, nanti cikgu tolong okey. Jadi sampai situ sahajalah kelas kita pada malam ni. Sebelum cikgu habiskan, ada apa-apa nak tanya cikgu ke? Alisha ada nak tanya apa-apa ke Alisha? Alisha kena hati-hati. Alisha kena lari keluar rumah. Rumah terbakar tu. Okey, jadi Berry Lisa pun kenapa buat kelas dekat luar rumah? Okey, jadi sampai situ sahaja kelas kita pada malam ni. Kita sambung pula minggu hadapan. Okey, Assalamualaikum. Selamat malam. Bye. Baik cikgu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam cikgu. Thank you. Okey. Okey, sama-sama. Thank you.